4 warga emas rentung dalam 2 kebakaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. 3 warga emas ditemui rentung dalam kebakaran melibatkan 8 rumah kedai 2 tingkat. Kejadian berlaku di Jalan Sungai Emas, Kota Kuala Muda, Kedah. Mangsa 2 wanita dikenal pasti sebagai Yong Swee Lan, 93 tahun dan Liu Chiu Fong, 61 tahun serta seorang lelaki Lim Yang Kui, 66 tahun. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah, Awang Hazel Awang Bujang, mangsa pertama ditemui pada pukul 3.19 pagi selepas kebakaran berjaya dikawal pada 3.08 pagi. Manakala mangsa kedua ditemui pada pukul 6 pagi dan kemudian mangsa ketiga turut ditemui. Pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kebakaran kira-kira pukul 1.12 pagi sebelum beberapa jentera dari Tikam Batu, Sungai Petani dan Kuala Muda dikejarkan ke lokasi. Kerja pemadaman turut dibantu pasukan bomba sukarela berdekatan. Kebakaran menyebabkan setiap rumah terlibat musnah hampir 80%. Punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Di Pulau Pinang pula, seorang lelaki warga emas maut dalam kejadian kebakaran di Kampung Pisang, Air Hitam. Mangsa yang juga orang kurang upaya ditemukan rentung di dalam salah satu daripada 2 unit rumah kampung yang terlibat dalam kebakaran tersebut. Melibatkan 2 buah rumah jenis kelas B dengan keluasan lebih kurang 2,000 kaki persegi. Dan pihak bomba telah menemui seorang mangsa dalam keadaan rentung bersebelahan di bawah katil. Kedua-dua rumah terbabit telah musnah sehingga 90%. Sementara itu, di Perak, 2 anggota tentera cedera apabila kenderaan dinaiki mereka terbabas ke dalam gaung sedalam kira-kira 5 meter di Jalan Pahang Tapah pagi tadi. Seorang daripadanya parah manakala seorang lagi cedera ringan. Pengarah Bomba dan Penyelamat Perak, Saini Saidun memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar 9.50 pagi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tapah digegas ke lokasi dan mendapati 2 mangsa lelaki tersepit di dalam kenderaan. Mangsa berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Tapah oleh ambulan KKM dan kenderaan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS. Operasi tamat pada 11.54 pagi. Penunggang motosikal yang berempuh anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dalam satu sekatan jalan raya di Lebuh Raya Seremban Port Dickson direman hingga Khamis ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Osman Abdul Ghani di Mahkamah Magistrate Port Dickson. Selain tidak mempunyai lesen memandu dan cukai jalan kenderaan tamat tempoh sejak 2012, lelaki berusia 25 tahun itu turut disahkan memiliki 8 rekod jenayah dan dadah. Semakan juga mendapati suspek memiliki 2 rekod senarai hitam berkaitan kesalahan trafik. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent Aidisha Muhammad memaklumkan lelaki itu ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 353 Kanun Kesesaan kerana menggunakan kekerasan jenayah untuk menakutkan penjawat awam. Dalam kejadian semalam, anggota JPJ terbabit cedera dan dikejarkan ke Hospital Port Dickson. Seorang pengarah syarikat rugi RM348,000 selepas diperdaya pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri dalam kenyataan memaklumkan mangsa berusia 58 tahun dari Ipoh itu ditipu seorang wanita yang dikenalinya di Facebook. Mangsa telah diperdaya membuat pelaburan melalui aplikasi OSL bagi tempoh 12 hingga 26 Ogos lalu. Mangsa telah melakukan 8 kali transaksi dana ke 7 akaun bank berasingan. Dia hanya sedar ditipu selepas diminta untuk membuat bayaran 30% daripada jumlah keuntungan pelaburan tersebut yang mencecah RM1 juta. Mangsa kemudian membuat laporan polis berhubung kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Kes penyelewengan dana 1MDB, seorang penalisis Bank Negara memberitahu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
Akaun bank peribadi milik Datuk Seri Najib Tun Razak menerima lebih 60.6 juta ringgit melalui dua transaksi pada Februari dan Jun 2011. Saksi pendakwaan ke-47 Adam Arifah Muhammad Roslan berkata berdasarkan analisis beliau ia diterima daripada putera Faisal bin Turki bin Bandar Al Saud. Dana tersebut dipindahkan secara dua peringkat masing-masing sebanyak $10 juta dolar Amerika Syarikat pada 24 Februari dan 14 Jun 2011. Beliau berkata nombor akaun bank pelanggan yang membuat pesanan putera Faisal bin Turki bin Bandar Al Saud adalah sama dengan nombor akaun Bank Riyadh yang dihantar dana oleh syarikat Goodstar Limited sebelum ini. Pemindahan dana telah dibuat dalam tempoh 1 hingga 3 hari perniagaan selepas Goodstar Limited menghantar dana ke akaun Bank Riyadh itu. Goodstar Limited adalah syarikat milik ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo. Pembicaraan di hadapan Hakim Dato' Colin Lawrence Sikurah bersambung esok. Sementara itu, di Mahkamah Session Lembaga Pengarah Konsortium Zenith Beijing Urban Construction Berhad CZB UCG memberitahu tidak membuat tuntutan sivil berhubung penyerahan 19 juta ringgit kepada Lim Guang Eng, sebaliknya kepada ahli perniagaan Ji Janana Raja. Ia dipersetujui bekas pengarah CZB UCG Ibrahim Sahari ketika pemeriksaan balas oleh Peguam Guang Eng Tiara Katrina Fuad. Saksi pendakwaan ke-29 itu bersetuju wang diberi kepada ahli perniagaan terbabit untuk menutup siasatan pengubahan wang haram terhadap seorang lagi bekas pengarah syarikat itu, Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli dan CZB UCG. Pembicaraan di hadapan Hakim Azura Alwi akan bersambung 23 Oktober ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan agar misi-misi yang dirancang dan ditetapkan dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIM 2030 dapat dilaksanakan dengan jayanya demi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat dan negara. Hantaran Facebook Istana Negara memaklumkan bagi tujuan itu Al-Sultan Abdullah telah menitahkan semua pihak dan agensi berkaitan supaya memberi sokongan padu dan kerjasama bagi memastikan Pelan Induk untuk memacu transformasi industri pada skala besar itu dilaksanakan dengan lancar serta berkesan. Seri Paduka juga mendoakan agar dengan pelaksanaan Pelan Induk tersebut Malaysia kekal berdaya saing dan berdaya maju selain meletakkan negara sebagai kuasa ekonomi serantau. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah berkenan menerima menghadap Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Adrina Reza Alwi dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Ahmad Akmal Muhammad di Istana Negara hari ini. Seri Paduka berkenan menerima sembah taklimat daripada Tengku Datuk Seri Zafrul berkenaan NIM 2030 yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 1 September lalu. Satu dasar utama berkaitan perancangan bandar dan desa iaitu Pelan Induk Bersepadu guna tanah laluan rel Pantai Timur Pekta ECRL diluluskan menerusi mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-42 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pekta ECRL adalah dokumen perancangan guna tanah jangka panjang sehingga 2040 yang akan memacu pembangunan di sekitar 20 stesen dan sepanjang laluan ECRL yang telah dikenal pasti. Dokumen tersebut juga berperanan sebagai rujukan kepada pihak berkuasa negeri serta PBT dan dijangka dapat menarik pelaburan yang akan memacu pembangunan mampan ke arah keseimbangan antara wilayah Pantai Timur dan wilayah Pantai Barat.
Beliau menjelaskan mesyuarat itu juga bersetuju dengan penambahbaikan kepada proses kelulusan dalam pembinaan infrastruktur pengecasan EV melalui garis panduan petak pengecasan kenderaan elektrik dan prosedur pemajuan. Turut disetujui keperluan pemakaian Pelan Pembangunan Geopark Negara 2021-2030 dan Pelan Pelaksanaan Geopark Negara oleh Agensi Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri, serta penterjemahan cadangannya dalam dokumen rancangan tempatan untuk kawalan perancangan dan guna tanah peringkat tempatan. Lawatan kerja Perdana Menteri di Nanning mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia-China menerusi Expo China ASEAN ke-20 ke Expo 20 sebagai platform kesepakatan dan kerjasama dalam pelbagai bidang berjaya dicapai. Muhammad Najib Mashur di Nanning, China ada perinciannya. Ke Expo 20 membuka peluang berprofil tinggi mendekati komuniti pelaburan dan perniagaan China. Ia melibatkan pelbagai sektor, khususnya sektor makanan, penjagaan kesihatan, pendidikan, pelancongan, perubatan dan logistik. Supaya saya turut hadir kerana ada isu-isu tentang hubungan dua hala dan dengan ASEAN yang mahu dibincangkan bersama, selain daripada menyokong usaha syarikat-syarikat Malaysia dalam Expo, penyertaan Expo ASEAN China yang diselenggara. Ke Expo 20 akan terus berfungsi sebagai pemangkin perniagaan Malaysia memupuk kerjasama perdagangan ASEAN selain merangsang pemulihan ekonomi dengan anggaran KPI 2023 sekurang-kurangnya RM551 juta. Baik, and then yang menariknya ialah penambahan pembelian kelapa sawit 500,000 tan yang akan tentunya menjamin kepentingan peneroka dan pengeluar pengembang kecil kerana inilah kali pertama di mana penambahan besar oleh negara China secara tetap. Lawatan kerja itu juga menyaksikan 3 MOU dimeterai dengan anggaran nilai pelaburan sehingga RM17.34 bilion dan potensi perdagangan sehingga RM2.5 bilion. Pertumbuhan ekonomi susulan pandemik COVID-19 menjadi antara pembangkit dan penggalak kepada penyertaan Malaysia dalam Expo China ASEAN ke-20 pada tahun ini sejak mula diwujudkan pada tahun 2004 yang lalu. Ia sekaligus mengukuhkan kedudukan negara dalam kalangan negara-negara ASEAN sekalipun perlu berhadapan dengan cabaran kritis khususnya dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Muhammad Najib Mashur, Nanning, China, RTM. Dalam itu, perjanjian kerjasama yang dimeterai sempena lawatan Perdana Menteri ke Nanning memberi impak positif kepada Malaysia dari segi kepakaran dan teknologi, juga membuka peluang kepada negara meningkatkan lagi program TVET. Sekiranya kita menjaga hubungan ini antara sebagai contoh antara China dengan Malaysia ini kita lihat dan kita boleh mengeksploit ataupun mendapatkan bimbingan ataupun pertolongan dari segi bantuan dari segi TVET dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang bagus. Dan kalau kita lihat di samping juga kita ada BYD yang juga dibawa daripada China dan diletakkan di bawah masuk di bawah Sime Darby. Itu satu contoh lagi satu kolaborasi yang bagus. Di mana kalau kita lihat kita bersebut tentang NETR ekonomi bandari, kita bersebut tentang NETR iaitu kita nak merubah kepada energy transition. So EV electric vehicle adalah salah satu transaksi yang kita nak melihatlah. Juga semakin meningkat berikutan kestabilan politik yang didukung kerajaan perpaduan. Isu perubahan iklim, keselamatan makanan dan teknologi kecerdasan buatan AI antara perkara yang akan dibangkitkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul semasa lawatan rasmi ke China pada 23 hingga 28 September ini. Ia bagi bincangkan kepentingan kerjasama ASEAN dengan China sekaligus memperkukuh hubungan dua hala. Harus kita mendapat manfaat daripada
latest development dekat China yang AI-nya begitu advance, dan kita harus mendapat transfer teknologi itu dengan serta-merta, sebab pelaburan-pelaburan dari China yang akan datang ini melibatkan teknologi yang terkini. Di antara isu yang akan saya bincangkan ialah persiapan anak muda kita untuk melatih mereka mahir dalam bidang-bidang tertentu, khususnya AI. Tan Sri Johari turut dijadual mengadakan perjumpaan dengan Presiden China Xi Jinping. Beliau juga akan menghadiri Sukan Asia Hangzhou 2023 dan lawatan ke syarikat besar China untuk meneroka peluang pertukaran teknologi dengan perniagaan di Malaysia. Rang Undang-Undang RUU Kawalan Produk Merokok Dasar Generasi Penamat GEG akan diteliti sebelum dibentang kali kedua di Dewan Rakyat bulan depan. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zalia Mustafa, isu kompaun yang dikenakan terhadap golongan berkenaan antara perkara yang tidak dipersetujui. Ada yang berpandangan contohnya bagi mereka anak-anak ini tak perlu compound, mereka hanya perlu kita nasihati masuk kalau ada kesalahan yang dilakukan dengan merokok dan sebagainya, diberikan community service. Perbincangan lanjut pihaknya bersama Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen diadakan hari ini bagi memuktamadkan pindaan RUU berkenaan. Apapun yang terbaiknya kita selesaikan masalah ini dan kemudian kita bentang pada bulan 10 ni dan dapat persetujuan daripada semua ahli-ahli parlimen kita lah yang terbaik kan. Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ditubuhkan buka kuasa 1 September lepas bagi menggantikan bahagian kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jabatan yang diumumkan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Ibrahim semasa pembentangan Belanjawan 2023 itu solusi terbaik menangani negara segera isu pengabaian dan penderaan kanak-kanak yang semakin meruncing. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata jabatan berkenaan diyakini berupaya memberikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat khususnya kanak-kanak. Ia berlandaskan 5 teras utama: pencegahan, pembangunan, pelindungan, pemulihan dan pengintegrasian ke dalam masyarakat. Susulan itu, 169 pejawatan kontrak daripada pelbagai skim perkhidmatan dan grade untuk tahun ini telah diluluskan bagi memastikan kecekapan dan perkhidmatan yang efektif serta profesional dapat diberikan demi kesejahteraan kanak-kanak di negara ini. Selain itu, usaha menggerakkan komuniti yang telah ditubuhkan di bawah Akta Kanak-kanak 2001 iaitu Pasukan Pelindungan Kanak-kanak dan Pasukan Kebajikan Kanak-kanak serta Pembantu Pelindung juga akan ditingkatkan di semua 105 daerah. Cukai barang dan perkhidmatan GST tidak sesuai diperkenalkan semula pada masa ini terutama ketika ekonomi dunia mengalami keadaan yang agak perlahan. Timbalan Menteri Kewangan 2 Stephen Sim berkata kerajaan mempunyai kaedah lain bagi menambah hasil negara selain pelaksanaan GST. Kita lihat ada kesannya. Kesannya sekarang hari ini kutipan cukai setakat ini dah 20% menjangkaui melepasi target kita. So dengan cara-cara begini, subsidi bersasar dan sebagainya, kita boleh, kerajaan masih lagi boleh, MOF masih lagi boleh untuk tak perlu buat cukai seperti GST yang akan membebankan kebanyakan rakyat yang berpendapatan rendah, golongan B40 dan juga M40. Beliau menyatakan semasa program Jelajah Belanjawan 2024 negeri Perak di Ipoh mengulas mengenai Belanjawan 2024 pula, beliau berkata ia dirancang dalam kerangka ekonomi madani dengan matlamat memberi fokus menstruktur semula ekonomi negara. Peruntukan RM1.5 bilion untuk miskin tegar, juga bantuan segera RM800 juta bagi menangani isu air di Kelantan dan Sabah. Itu antara 10 tumpuan kerajaan perpaduan sepanjang minggu lepas. Ikuti perinciannya.
Pengamalan piawaian kewangan dan perkawanan patuh syariah perlu diperkukuh untuk membangunkan industri kewangan Islam. Justru cendekiawan syariah dan pengawal selia perlu berganding bahu dengan institusi berkaitan untuk mencari solusi dan idea yang lebih inovatif. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya solusi yang boleh diteroka dalam pembiayaan kewangan Islam itu sendiri. Ya. Kewangan Islam di Malaysia telah bertapak selama 40 tahun. Yang mana ianya maknanya sebelum ini diadakan untuk melengkapi keuangan sistem keuangan konvensional yang sedia ada sebagai satu alternatif kepada yang patuh syariah. Dan selain daripada itu, ia juga berpotensi dengan menggunakan keuangan sosial Islam untuk lebih lagi memberi manfaat kepada masyarakat. Melalui pendekatan sosial Islam, industri kewangan Islam dilihat berpotensi untuk memacu kemajuan kepada sistem kewangan negara. Pelbagai inisiatif dilaksanakan Kerajaan Negeri Sembilan selaras sasaran meningkatkan jumlah kemasukan pelancong ke negeri itu. Menurut Esko Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nicole Tan Lee Kun, ini termasuk penyediaan pakej pelancongan mengikut kesesuaian golongan sasar. Itu sangat penting. Kita sedang mewujudkan pakej tersebut dan mengikut golongan sasar kita. Ada yang datang untuk convention business, kita akan buat yang mengikut cita rasa masing-masing. Ada yang datang untuk pertandingan sukan. Ada yang datang untuk festival budaya. So kita akan membina pakej mengikut cita rasa mereka. Beliau berkata demikian selepas sesi temual bersama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. 45,000 pengunjung disasar hadir pada Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2023 KUAM 23 kali ke-8 yang bermula 29 September hingga 1 Oktober ini. Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri Dato' Abdul Razak Abdul Rahman memaklumkan setakat ini 5 negara termasuk Jerman, Rusia dan Taiwan mengesahkan penyertaan. Kita akan mempamerkan sebanyak 41 aircraft, heli, drone dan sebagainya. Kita juga ada pertunjukan udara, kita ada juga pertunjukan payung terjun dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, Karnival Udara ini, kita akan masukkan juga pameran-pameran ataupun bus-bus yang berkenaan dengan udara dan sebagai memastikan kelancaran Karnival Udara ini untuk kita menjadi satu penanda aras sempena tahun Melaka 2024 nanti. Beliau berkata demikian selepas mengetuai mesyuarat penyelarasan KUAM 23. Antara tarikan Karnival itu, pengunjung berpeluang menerokai ruang udara Melaka selama 10 minit menaiki helikopter dengan bayaran RM270 seorang. Beralih ke perkembangan sukan, stadium ikonik Negeri Pahang bakal berwajah baru seiring kemodenan. Untuk itu, Perbadanan Stadium Darul Makmur PSDM bakal melakukan pelbagai proses penambahbaikan. Ikuti laporan disediakan Atira Haswah. Stadium Darul Makmur kini telah pun menginjak usia 50 tahun dan ketika ini proses penambahbaikan sedang dilakukan oleh Perbadanan Stadium Darul Makmur bagi memastikan infrastruktur dan fasiliti di sini dapat terus digunakan sepanjang zaman. Pengurus PSDM Izzat Zainan Muhammad Safian berkata, konsep memodernkan bangunan yang dibina pada tahun 1973 diambil pihaknya secara proaktif dengan sinergi bersama Kerajaan Negeri Pahang. Kita cuba untuk menjadikan stadium ni satu tempat riadah yang selesa untuk semua orang lah. So untuk mendapatkan tempat riadah yang selesa tu kita perlu menyediakan fasilitis, bukan saja fasilitis yang basic tapi yang selesa untuk dinikmati oleh pengunjung kita lah.
Lebih 1.3 juta ringgit diperuntukkan untuk kerja membaik pulih melibatkan tandas, surau tambahan dan kerja-kerja mengecat. Sementara itu, trek olahraga dan balapan baharu bernilai 4.3 juta ringgit yang selesai dinaik taraf telah dibenarkan penggunaannya kepada orang ramai sejak Jun lalu tanpa sebarang caj dikenakan. Even banyak game kita pun dah lalu, so kita orang rasa bangga jugalah sebab and rasa juga excited lah bila diorang cakap nak renovate, nak naik taraf semua sebab benda pun dah lama, so kita pun rasa macam susah sikit sebab nak training, especially track sebab track memang kita selalu guna. Selain itu, bangku di pentas utama dengan kapasiti 1,600 tempat duduk kini selesa digunakan penyokong untuk gajah menyaksikan acara sukan terutama bola sepak. Justru Esko Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal, memohon orang ramai bersama menjaga stadium berkenaan. Lebih penting jaga kemudahan di Stadium Darul Makmur ini. Apatah lagi bila kita dah baik pulih nanti. Yang ni kita harap kegiatan-kegiatan vandalism tidak berlaku di stadium ini. Transformasi Stadium Darul Makmur yang boleh menempatkan 30,000 penonton itu memberi impak positif dalam menarik penajaan kejohanan besar serta bertaraf antarabangsa sekaligus membuka ruang melahirkan jago sukan buat negeri Pahang. Adira Aswah, RTM. Jago berbasikal track negara Dato' Azizul Hasni Awang kembali menjalani latihan ringan di Velodrome Nasional dinilai semalam. Beliau sebelum ini dilaporkan terlibat dalam kemalangan ketika menjalani latihan sebagai persiapan ke Sukan Asia 2022. Menurut Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Dato' Amarjit Singh, kebenaran menjalani latihan itu diberikan selepas mendapat keputusan menyeluruh daripada Ketua Jurulatih Dr. dan Dato' Azizul Hasni sendiri. Alami kecederaan yang sangat serius lah. There is no fracture dan sebagainya. Saya telah pun bercakap dengan Ketua Jurulatih John Beasley dan beliau telah mengesahkan bahawa Dato' Azizul he had some skin loss dekat kaki dengan tangan dia. But beliau telah terima rawatan daripada pihak ISN untuk beberapa hari. Dan saya juga telah diberitahu bahawa semalam he went back to the velodrome to do some warm up. So that's a good sign. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.